Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menerangkan lanjutan perbahasan kita daripada surah Al-Hujurat ayat 6, iaitu kita akan bincangkan tentang sababun nuzul. Sababun nuzul. Kalau hadis kita katakan sababul wurud. Okey, kena beza. Kalau Quran kita sebut sababun nuzul, kalau hadis sababul hurud. Okey, ini perbezaan dari sudut istilah. Okey. Okey. Menurut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhum, ayat ini diturunkan merujuk kepada peristiwa. Bagaimana saya pernah terangkan dahulu, kalau kita nak faham sebab nuzul, kita kena tahu siapa siapa ayat ini diturunkan. Iaitu ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Uqbah. Kenapa? Jadi kita ada soalan kenapa? Kenapa beliau ni telah dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustalaq. Okey. Itu pertama. Dalam masa yang sama, apa yang berlaku pada si Walid ini? Sebab Walid ni ialah dulu bukan Islam. Bila masuk Islam, Walid ni dulunya mempunyai sejarah permusuhan dengan Bani Mustalaq pada zaman Jahiliyah. Jadi kita nampaklah ada beberapa perkara untuk menunjuk zakat. Lepas tu dalam zaman dia ni ada sejarah permusuhan. Ini kena tengok bagaimana, nanti saya akan terangkan bagaimana kita nak dapat pengajaran. Okey. Yang kedua, tidak faham lagi, ketika Walid tiba di perkampungan Bani Mustalaq, beliau disambut secara beramai-ramai. Okey. Beliau menyangka bahawa mereka ingin menyerang mereka. Ini kena tengok. Dia menyangka. Ni kita nampak dah ada sebab dekat sini. Dah ada sebab. Sebab tu. Dia dah mula dah. Sebab apa? Dia nyangka bahawa orang Bani Mustalaq ni nak serang dia. Sebab Walid tu dulu kan ada gaduh-gaduh. Macam itulah dengan Bani Mustalaq. Maka Walid pun larikan diri. Sedangkan tujuan mereka ni, kita nampak ada tujuan sebenar. Tujuan Bani Mustalaq ni, mereka nak menyerahkan zakat. Okey. Kat mana berlaku ni? Di mana? Okey. Setibanya di Madinah, Al-Walid terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Dia ceritalah, Walid beritahu, saya dah pergi Bani Mustalaq. Lepas tu Bani Mustalaq dah ramai-ramai nak kumpul nak serang saya. Dia kata begitu. Padahal Walid ni tak pergi lagi, berjumpa lagi Bani Mustalaq. Tak bertentang mata lagi. Okey. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan marah. Dia mengirim apa tindakan dia? Tindakan dia, Rasul marah dan kirim pasukan tentera. Lalu tampillah utusan wakil Bani Mustalaq memberikan penjelasan tersebut. Perkara yang tersebut lah, iaitu mereka nak bayar zakat. Turunlah ayat ini. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Dalam Al-Quran, kita kena faham satu perkara, iaitu sebab nuzul. Dan sebab nuzul ni kita ada konteksnya, ada ceritanya, supaya kita tak tersalah faham, supaya kita tak tersalah tafsir. Sebab interpretasi tafsir Al-Quran ni perlu satu perkara yang sangat penting. Ini kerana setiap ayat ni ada sebab nuzul. Tak semua. Tapi ada sebab nuzul, bermaksud di situ adalah konteks ayat. Dan kita kena faham cerita dia. Okey. Jadi kita balik-balik baca cerita tadi. Bila Walid ni, pertama dia dah lantik, kita dah faham tu. Tapi dia memungut, tujuan dia mengungut zakat. Tapi di sini kita nampak. Dia menyangka bahawa mereka ingin menyerangnya. Ini masalah dia. Lepas itu, Walid buat lari diri. Dia sangka dia larikan diri sebab ada sejarah dia. Sepatutnya apa Walid buat? Walid bertemu dengan tu, apa yang berlaku. Tapi sebab ada sejarah hitam. Kadang-kadang kita pun akan mengalami perkara yang samalah.
Kan kita ada sejarah hitam, kita pun takut lah nak masuk. Kadang kita ada sejarah hitam, misal kata kita takut masuk hutan lah, kena ada rimau ke, kita pun takut. Jadi nak masuk hutan pun kita takut. Kita pun kata setiap hutan adanya rimau. Begitulah. Itu fitrah manusia. Okey. Jadi apa yang kita bagi tahu, Al-Walid bagi tahu pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sangkakan perkara itu benarlah. Al-Walid cerita benda tu. Rasulullah SAW marah dan mengirim pasukan tentera. Ini pun berlaku. Bila ayat ini turun, menjelaskan kepada Rasulullah SAW, mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana kita nak berinteraksi dengan persekitaran. Ini kita panggil kadang-kadang sebelum ini kita tak tahu. Begitu juga Rasulullah SAW tak tahu. Apa bila dia tahu, bila wahyu dah turun, wahyu mengajar kepada Rasulullah SAW, dan kita juga boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jadi kalau dulu pun cerita, it was, dah lepas. Tapi kita kena pandang ke hadapan, apa yang perlu kita lakukan. Okay. Ini yang kita kena pastikan. Bila berlaku, bila ayat ni turun, Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka datang satu berita daripada mana-mana orang. Secara umum, semua saya menjelaskan tentang makna fasik. Mana-mana orang datang kepada kita, kita hendaklah menyemak. Kita hendaklah mengkaji. Kita hendaklah meneliti. Daripada ayah kita ke, daripada ibu kita ke, daripada abang kita ke, daripada adik kita ke, daripada ustaz kita ke, siapa-siapa saja. Pemimpin ke, pakar ekonomi ke, dan sebagainya. Kita kena semak. Kita kena pastikan kesahihan. Jangan buat keputusan tu buru-buru. Jangan terus terjah orang. Hello. Kenapa? Jangan. Kita tanya dulu apa yang berlaku. Baru dia ada kedamaian. Baru ada keserasian. Baru ada kesopanan dalam ukhuwah. Yang ini yang perlu kita faham. Yang ini yang perlu kita tahu. Supaya perkara ini tidak menyebabkan pergolakan. Antusibu bijahalati. Menyebabkan satu perkara yang orang tak senang hati. Ini yang kita kena perhatian. Ini yang kita tahu. Yang perlu kita amalkan. Demikianlah sebab nuzul. Pelajar kena ingat. Iaitu nama dia siapa. Apa tujuan dia. Apa sejarah Uqbah. Di mana. Lepas tu bagaimana tindakan Rasulullah SAW. Turunlah ayat ini. Menjelaskan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.